Pa, kaki Ma ni bleeding. Ya Allah, sayang kenapa ni? Dan suami saya yang baru saja meletakkan anak kita orang ni kat atas katil terkejut dan bergegas ke hadapan pintu rumah waktu tu. Ya Allah, sayang kenapa ni sayang? Kenapa ni? Banyaknya darah. Ya Allah, ya Allah. Dan suami saya waktu tu memang dah of course cemas kan tengok isteri dah macam tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia dan diharapkan anda semua hari ini sihat-sihat belakalah hendaknya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub, jangan terikut-ikut dengan cerita-cerita yang saya kisahkan pada hari ini. Jadi, sebelum bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan tak lupa juga untuk mak dan ayah kita. Semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi, baiklah, kali ini KSM nak bawakan kisah-kisah semasa ibu-ibu yang tengah berpantang ni. Kalau sebelum ni kan KSM ada buatkan cerita tentang orang yang baru lepas bersalin, ibu-ibu yang baru lepas bersalin kan. Tapi kali ni KSM nak bawakan kisah-kisah ibu-ibu yang semasa dalam pantang. Nak dengar cerita dia macam mana? Tadinya, tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni, KSM nak bawakan kisah macam KSM katakan tadi, kisah tentang ibu yang lepas berpantang lah. Okey, kita terus dengan cerita dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Nel lah kata dia. Saya ni seorang mensyarah dekat sebuah universiti swasta di kawasan Lembah Kelang macam tu. Anyway, cerita saya ni fresh lagi kata dia. Baru berlaku dalam minggu ni. Masa ni saya tengah berpantang dalam pantang lah kata dia. Saya tak rasa benda ni berlaku disebabkan saya ni selalu baca kisah-kisah hantu. Dia ni pun sama jugalah, peminat kisah-kisah hantu, sama macam kita semualah. Okey, disebabkan masa saya berpantang anak saya sulung dulu ni, saya ni selalu kena kacau tau. Kat rumah dekat kampung ni, rumah parent saya lah terletak di sebuah kampung dekat Bangi. Okey, Bangi ni taklah besar mana kata dia kan. Pandai-pandailah korang assume kat mana tempat dia. Okeylah. Kat sini, rumah-rumah, semuanya rumah-rumah tanah lot lah. Rumah-rumah kampung kan, tanah depan tu macam besar-besar sikit lah. Tak adalah jauh antara rumah masing-masing. Dan depan rumah memang ada laman yang luas. Biasalah, kalau kat kampung kan memang ada laman luas kat depan rumah kan. Cuma, rumah parent saya ni tak berpagar dan betul-betul depan jalan utama kampung ni. So memang bising lah dengan bunyi kenderaan, bunyi kereta, bunyi motor lalu lalang kat situ kan. Tak kira lah siang ke malam ke, memang selalu bising. Okeylah, tengah malam dan pagi-pagi buta pun kadang-kadang akan kedengaran bunyi motor ataupun bunyi kereta lalu lalang. So saya nak start ceritalah pasal apa yang saya dengar dekat laman rumah dalam seminggu ni. Kan kisah ni baru jadi dalam minggu ni kata dia kan. Okey, kita nak mula cerita ni. Okey, saya dah nak habis pantang dah pun sebenarnya. Ada lagi berbaki dalam seminggu macam tu. Dan kali ini berpantang saya relax sikit lah. Kurang stres. Sebab apa kurang stres? Sebab dah ada pengalaman dengan anak yang pertama dulu. Dan yang ini anak kedua ni pun alhamdulillah tak meragam malam. Anak dia comel, dia bagus je kata dia. Dan dia akan terjaga cuma bila nak susu je. Itu pun dia tak menangis. Dia mengengek-engek manja je kata dia. Macam tu lah Okey lah. Tapi saya ni jenis senang terjaga lah. Bermulanya lah kisah dia begini. Satu hari Isnin malam Selasa tu, saya macam biasalah akan terjaga pukul 3 pagi. Sebab anak saya ni jenis merengek-merengek malam-malam ni, merengek manja kata dia, macam kata dia tadi tu, manja nak susu je lah. So badan saya ni macam dah set. Semua ibu-ibu biasa macam tu lah badan dia memang dah siap set dah. Kalau anak tu biasa nak terjaga nak susu, dia sendiri akan tersedar dan rasa segar je. So jam 3 pagi
dah badan saya ni memang automatik akan terbangun dan mata waktu tu akan terus segar je. Alhamdulillah. Dan saya pun jagalah dan susukan anak ni macam biasa je. Selalu bila susukan anak ni ataupun baby saya ni, sambil-sambil tu saya belai-belai dia, ulit-ulit anak saya ni kan, ataupun scroll IG, cuci mata, tengok-tengok barang-barang baby kan. Itulah dia. So suami saya dengan anak sulung saya tu dah selamatlah tidur, tak ingat apa dah, sebab diorang selalu tidur lambat ni tau. So dalam pukul 1 pagi diorang ni dah tidur dengan anak sulung saya dengan suami saya. Ini kalau pintu ni kena gegar pun, saya rasa memanglah diorang tu tak bangun. So malam tu saya rasa macam biasa je lah. Tapi kadang-kadang macam tak sedap hati tu adalah juga terasa kan. Tapi saya abaikan je lah benda tu, sebab malas nak layan tak apa-apa dah. Pagi-pagi buta ni, tengah-tengah malam macam ni kan, lagipun dalam pantang, malas nak berfikir ataupun benda perkara yang negatif. Tiba-tiba saya terdengar suara budak kecil. Seolah macam suara budak kecil tu tengah bercakap-cakap tau. Dan bunyi ni datang daripada laman rumah saya. Depan rumah saya ni lah sekarang ni. So laman rumah saya ni memang luas lah. Dah lah tak berpagar kan. So orang ni boleh je lalu lalang depan tu dan lepak berbila masa je kat depan rumah saya ni. So saya pasang telinga betul-betul kan. Lagi sekali nak dengar. Saya takut lah kot saya salah dengar ke apa. Dan makin lama makin kuat pula suara budak tu berlawan cakap dengan seseorang kat depan tu. Dan suara budak tu macam budak lelaki tau, baya-baya budak sekolah rendah yang belum akhir balik lagi. Takkan saya salah dengar kot kan. Dia bercakap lagi tau, panjang tau conversation dia dengan someone tu. So saya tengoklah phone dekat tangan waktu tu. Waktu tu phone kat tangan ni dah pukul 3.20 pagi tau. Aduh, kata dia kan, apa benda lah pula yang kat laman rumah saya waktu ni kan. Tak lama lepas saya tegur dalam hati waktu tu, semua senyap, tak ada bunyi apa pun. So, saya assume lah budak tu dah end conversation dia dengan someone yang kat depan rumah saya tu. Mungkin jugalah sebab saya dah perasan. Jadi, sebab saya dengar bunyi orang tu kayu basikal dan berlalu pergi tau. Sama ada budak tu yang belah naik basikal ataupun orang yang berbual dengan budak tu yang belah naik basikal. Macam tu lah kata dia kan. Nasib baiklah tak ditekannya loceng basikal ke apa waktu tu kan. Kalau baru dia tekan loceng, mau terkejut juga saya kan. Dan esoknya tu saya ceritalah benda ni dekat mak. Mak kata orang sebelah kot. And for your information, betul-betul sebelah rumah saya ni ada satu kedai makan tau. Ini pun ada cerita jugalah nanti. Paling lambat pun orang melepak kat kedai makan tu pun paling lambat lah pukul 12 malam atau lebih sikit lah tak ada sampai pukul 3 pagi. So malam tu saya pun dah set lah, kalau dengar lagi memang bukan khayalan saya lah. So saya pun pakat lah tidur lambat lah, selambat suami dengan anak sulung saya ni, supaya saya ni nanti pukul 3 pagi tak terjaga kan. Jadi tak adalah dengar ataupun gangguan-gangguan yang macam malam semalamnya. So baby saya pula Alhamdulillah behave gila, tak terjaga pula dia malam macam selalulah dia nak susu. So dalam pukul 1 pagi lebih macam tu lah barulah saya terlelap sebelah baby saya ni. Tapi saya terjaga pula pukul 3 pagi sebab saya ada terdengar suara budak kecil tu lagi tau. Dan kali pertama saya dengar dan kali kedua yang saya dengar ni, saya cuma dengar suara je tau. Bunyi butir yang dibualkan tu saya memang tak dapat nak tangkap tau apa yang diceritakan kan. Dan perbualan dia tu macam bahasa lain tau. Dan yang buat saya tak dapat nak tafsir apa yang budak-budak ni cakap, apa yang budak kat depan rumah saya ni cakap lah. Dan bila saya terjaga, bulu roma dah meremang tau waktu tu. Dan suami saya ni tidur kat katil queen dengan anak sulung saya lah. Jauh pula tu daripada saya. Mungkin suami dia tidur kat belah hujung tau. Saya tidur kat katil single yang dirapatkan sebelah katil queen tu. So anak-anak kita orang ni tidur kat tengah-tengah. Maksudnya si kakak tidur atas katil queen, tapi dekat dengan si adik yang tidur sebelah saya dekat katil single ni. Boleh bayangkan tak? Boleh lah insyaAllah kan. So sorry lah tak berapa mahir nak describe kata dia. Tapi saya nekat lah untuk kejutkan suami saya. Walaupun dia jauh kat sebelah sana kan. Saya pun Awak saya waktu tu bisik tapi kuat jugalah. Dan suami biasalah orang tengah tidur kan. Suami saya waktu tu dia buka mata tapi macam gelabah tau. Sebab kena orang kata kena jerit dengan saya daripada jauh kan. So saya cakap dengan suami saya lagi, cuba tengok
phone dah pukul berapa, dan suami waktu tu sambil kecil-kecil mata dia, memang orang kata mamai lah baru bangun tidur kan. Dah pukul 3 lebih. Kenapa awak ni? Kenapa awak kejut saya ni? Macam annoyed lah waktu tu suami saya kan. Saya cubalah. Saya cakap lagi, cuba awak dengar. Awak tak dengar suara budak kecil ke kat depan rumah tu? Dan waktu tu suami saya terdiam tau. Tak adalah. Mana ada apa-apa. Saya dah dengar tak ada apa-apa pun. Sama-sama diam waktu tu. Dia dah tak nak cakap dah tu, dan senyap pula dia ni kan. So saya pula yang jadi annoyed tau. Finally, sebab malas nak layan lah, suami saya pun tidur. Saya pun samalah, cuba untuk tidur. Tapi biji mata ni tak boleh nak lelap langsung tau. Dan baby saya pula ni tak bangun-bangun tidur ke apa, nak menyusu ke, orang kata biarlah boleh temankan saya waktu tu kan. Sabar je lah rasa dia kan. Baby tak nak teman lah pula kan, tak nak susu pula hari ni dia. So nak jadinya dah dekat subuh waktu tu, barulah saya ni dapat tidur. Dah lah pagi tu ada appointment dekat klinik, orang kata nak buat injection untuk baby ni dekat klinik kesihatan. Dan pagi tu bangun, saya pun lagi sekali lah cerita dekat mak lagi tau pasal kisah ni. Senang je mak jawab, senang yo, biar dia nak berborak. Masalahnya bila dia berborak tu saya tak dengar, tak apa kan, biarlah kalau nak borak, tapi biar jangan saya dengar. Dan malam tu saya berdoa sangat-sangat supaya tak dengar apa-apalah. Dan memang saya tak dengar apa-apa pun, sebab saya tidur pengsan malam tu. Kepenatan sangat di siang hari tadi, nak dekat separuh hari tau kat klinik kesihatan tu, kena tunggu giliran. Dan biasalah tu kat klinik kesihatan memang ramai orang kan. Cerita pasal kedai makan kat sebelah ni pula saya selalu tahu dengar bunyi macam orang memasak lah, kelentang-kelentung kat sebelah kan, bunyi sudip dengan dengan kuali gitu kan. Sudip besi berlaga-laga diketuk-ketuk dengan kuali gitu. Setiap kali dengar ni mesti around pukul 3 hingga ke pukul 4 pagi. Yang sebelum ni yang ni sebelum pregnant dululah. Dah pregnant sampailah sekarang memang kerap terdengar tau. Tapi saya anggap je lah benda tu, pekerja kedai makan tu ada yang tidur kat kedai tu lah, dan kelaparan pagi-pagi buta buat nak masak apa pagi lah tu. Dan kadang-kadang ada dengar lah orang jalan-jalan kat luar rumah. Tepi rumah saya ni bersemak lah kan, ada banyak pokok-pokok kat situ lah. Kawasan rumah yang kawasan kampung kan. Awak semua boleh imagine lah suasana dia macam mana kan, tepi rumah ada semak. Dan saya selalu kena kacau lah masa pantang anak pertama dulu. Bukan setakat dengar orang memasak je tau kat kedai sebelah ni. Dan saya pun pernah dengar Kak pun mengilai perlahan je dia ketawa. Sama juga time dia tu dalam pukul 3 ke 4 pagi macam tu. Dan saya ni terjaga sebab nak susukan anak jugalah masa tu kan. Mula-mula saya dengar bunyi Kak pun ni dia mengilai perlahan je tau. Jadinya saya capai phone, pasang ayat ruqyah tau. Sekali makin kuat pula dengar dia mengilai kan. Yang paling seramnya masa tu lah saya kat bilik seorang-seorang je tau dengan baby waktu tu. Dan suami saya pula masa tu tak balik lagi, nak menangis je rasa time tu lah. Dan esoknya saya cerita lagi dengan mak saya, kakak-kakak saya dengan kawan-kawan office saya lah. Dan kawan-kawan kat office saya cakap lah, kalau dengar dia mengilai perlahan tu, maksudnya dia dekat dengan kita. Dan bila dia mengilai kuat tu, maksudnya dia dah jauh terbangkan diri dia. Main-main pula Kak Pon tu kan dengan saya waktu tu kan. Banyak je lagi kejadian pelik yang jadi kat rumah ni, kat luar rumah lah Dan satu-satunya mungkin sebab kawasan kampung lah, dan keduanya ada juga orang-orang yang menghantar dekat family member saya lah. And by the way, tanah lot dekat sini kebanyakannya yang duduk adalah adik-beradik mak saya dah. Arwah moyang saya dulu ni orang kata dia pengubat ataupun pawang gitulah, yang mengubat-ubat orang Dia kata bukan bomoh jahat dan salah satu jalan kat kampung ni ada nama dia. Dan orang dulu-dulu bila merantau jauh-jauh ni biasalah ada bawa benda yang dia bawa untuk protect dia. Dan benda-benda tu tak diturunkan kepada sesiapa pun dan tak mencari tuan pun, tapi kadang-kadang dia ada je menjaga. Kalau bagi pun saya tak mahu kata dia kan. Okey, ini adalah kisah seram yang pertama ni. Kisah pasal kakak ni, dia punya pengalaman waktu menjaga dalam berpantang anak yang kedua dia. Macam mana kisah dia? Anda rasa okey tak? Mana anda semua yang pernah ada pengalaman begini sewaktu berpantang? Mungkin boleh sharekan cerita kepada KSM nanti kita sharekan cerita dekat sini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kalau anda masih berminat tentang kisah seram dalam berpantang ni, KSM ada satu lagi kisah. Jadi korang stay tune and enjoy.
Baiklah, untuk kisah yang kedua ni, sama lagi kita masih lagi kisah tentang orang-orang yang dalam ataupun masih dalam berpantang lah. Tanpa membuang masa lagi, kita terus ke kisah yang kedua. Okey, kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang KSM, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kisah ni berlaku pada tahun 2003 macam tu. Di sini terlebih dahululah, saya ingin mohon maaf sekiranya ada yang kurang memahami cara penyampaian saya lah. Dan kejadian ini berlaku ketika saya baru melahirkan anak sulung lelaki yang pertama dalam keluarga saya ni. So, saya ni adalah seorang wanita yang lincah dan bertenaga, dan mungkin kerana usia lah waktu tu kan. Kerana ketika tu saya ni masih muda dan lasak, kata dia. Sehinggalah waktu sarat pun saya masih lagi mampu mengayuh basikal untuk ke kedai, kata dia. Hebat betul lah. Dan kisahnya bermula beginilah. So, anak sulung saya ni dilahirkan dengan selamat pada bulan Disember tahun 2003 lah. Dan seperti saya katakan, waktu tu saya ni masih muda dan kerap dipesan oleh ibu-ibu dan ibu mertua, oleh ibu dan ibu mertua saya untuk berpantang selama 44 hari. Biasalah, memang normal berpantang 44 hari. Jadi anak pertama saya ni, keadaan saya memang saya rasa macam aktif semacam je tau. Tak pernah saya dah rasa penat, lelah ataupun sakit. Walaupun saya ni bersalin normal, tapi doktor sarankan untuk banyak berehat, kata dia. Kerana jahitan tu belum pulih lagi. Jadinya kenalah banyak berehat. Janganlah terlalu melakukan aktiviti yang lasak. So, bab menjaga pemakanan dan menelan jamu ni memang tak ada masalah lah bagi saya ni. Kata dia lah, itu semua mampulah saya buat. Tak ada masalah, telan jamu apa semua kan. Apatah lagi bila sedap urut bersalin tu lah, berserta urutan bayi untuk anak saya dah selama 8 hari. Bertambah bertenaga lah saya ni. Jadi masih segar bugar di dalam ingatan saya lah. Ketika itu adalah hari Rabu lah, dan suami ni bekerja dekat bandar waktu tu, dan rumah saya ni memang di kawasan bandar jugalah. Entah kenapa saya ni teringin sangat nak ke bandar waktu tu bersama anak yang baru lahir lah, untuk membeli sedikit barangan untuk saya dan untuk anak, kata dia. Bukan apa, suami saya ni kadang-kadang kalau kirim barang, kata dia, lain yang dikirim, lain yang dibelinya. Dan itu pun kerana saya ni berfikiran, jika anak saya ni boleh dibawa ke klinik selepas dilahirkan 2-3 hari, kenapa tidak saya membawa anak saya keluar sebentar, kata dia kan, untuk nak beli barang keperluan. Jadinya kenapa tak boleh? Tapi sebenarnya memang tak boleh. Adalah sebab-sebab dia. Dan kita kena ikut je lah pesan orang tua sepatutnya kan. Okey lah, maaf lah, kita teruskan cerita dia. Maaf lah, waktu itu saya ni naif sangat tau. Hanya ikutkan kata hati dan bertawakal dah. Dan saya ni tidak mahulah menyusahkan suami saya yang sedang sibuk bekerja. Sebelum saya keluar daripada rumah waktu tu, saya pun telefonlah suami saya kat tempat kerja suami saya. Sayang, hello, sayang, hari ni kan kalau saya nak keluar boleh tak? Nak pergi beli barang-barang sikit lah. Mula suami memanglah tak setuju tau. Tapi atas desakan saya ni, dan kebetulan saya ni duduk serumah dengan ibu mertua tau. Dan ibu mertua saya pula pada hari tu tak ada kat rumah, kerana dia ni bermalam dekat rumah nenek suami lah. Suami akhirnya izinkanlah juga. Kalau tidak, memanglah suami ni memang tidak akan dengan mudah sekali bersetuju. Takut ibu mertua saya ni marah, kata dia kan. Tapi ada syaratnya. So, suami saya nak saya pulang bersama dengan dia. Oleh kerana dia ni habis kerja pukul 3 petang, saya akan disuruh tunggu dekat luar tempat kerja dia untuk pulang bersama-sama. So, dengan pantas dan gembiranya, saya pun bersetujulah. Alhamdulillah, dapatlah saya keluar, kata dia kan. So, saya pun berangkat keluar daripada rumah hari tu tau, bersama dengan anak sulung saya dalam pukul 12.30 tengah hari waktu tu. So, anak saya ni saya letakkan dalam pram bersama dengan ayat Yasin tau, di bawah bantal dia dan beberapa peninding dan yang diberi daripada pihak mertua ni lah. Okey, langkah untuk berjaga-jaga, kata dia orang ni. Saya pun begitu gairah untuk memperkenalkan anak saya waktu tu dengan keadaan sekeliling. Yelah, maklumlah, anak pertama kan, happy semacam, dah macam orang gila pun ada katanya. Yelah, bukannya anak saya ni boleh nampak lagi sebenarnya kan, dan bukannya dia ni faham ataupun balas pun apa yang saya sampaikan waktu tu, tapi tetap perasaan dapat bawa anak ni keluar gembira sangat. So, seperti yang saya katakan tadi lah, saya ni aktif sangat kan, kuat berjalan. Jadi untuk ke bandar tu, saya hanya berjalan kaki dan menolak pram anak saya je lah. Perjalanan waktu tu tidaklah jauh sangat.
Kalau menaiki bas pun, waktu makan rehat macam ni, sudah tentunya lah sesak kan, penuh dengan orang-orang, dengan budak pulang sekolah tengah-tengah hari ni kan. Jadinya kalau tak nak tahan taksi ni, lagilah berpuluh-puluh minit nanti. Kalau zaman sekarang kata dia senang lah kan. Zaman sekarang ni kita dah ada apa? Ada Uber, ada Grab kan. So memang kalau nak tunggu dia orang ni senang, dia datang kat depan kita kan. Jadi kalau zaman dulu ni nak tunggu taksi agak berkurun jugalah lama dia. So seharian lah saya ni berjalan shopping sakan, enjoy lah kan, beli tu beli ni kan, dan tambah itu tambah ini kan. Jam sudah pun pukul 2.55 petang lah. Saya pun sudah berada di luar pekarangan tempat kerja suami saya waktu tu. Tepat pukul 3 petang. Suami saya pun keluar dan berjalan keluar daripada pintu tempat kerja dia lah. Saya waktu tu pandang suami dia dengan senyum je lah. Dan suami saya menjeling sinis. Kata dia kan, Amah, kita makan dulu ya sayang. Hari ni you tak payahlah masak. Dah penat lah you berjalan kan. Kesian you. Lagipun baby tidur nyenyak dah tu kan. Syok kena angin luar. Waktu tu suami saya ketawa lah. Dan dah jom kita makan dekat tempat best kata dia. Papa belum try lagi. Kat tempat makan ada satu tempat best tu dekat tingkat 4 tu. Jom lah kita pergi. Kawan kerja papa kata semua kat situ memang best sangat. Power makanan kat situ. So kata suami sambil menolak pram anak kita orang ni. Saya pun hanya mengikut langkah suami. Dan sejujurnya memang saya dah mula rasa lapar pun waktu tu. Dari tadi berjalan ke sana ke sini kan. Penat juga tolak pram anak ni kan. So selesai makan dan membeli sedikit groceries bersama suami ni, akhirnya kita orang pun berlalu untuk pulang. Ini dah nak start kisah seram ni lah. Jam waktu tu hampir pukul 5.30 petang waktu tu. Dan waktu tu asar lah, baru saja lepas. Dan waktu macam ni lah yang membuat selalunya time-time macam ni memang jalan raya sangat sesak, penuh dengan kenderaan, dan suami tidak mahu berjalan kaki lah kerana selalunya dia pulang daripada kerja dengan menumpang daripada kawan-kawan kerja dia yang menaiki motosikal. Tapi hari tu dia hendak bermati-matian, hendak nak naik teksi juga. Dan saya ni jenis tak penyabar lah, nak tunggu teksi tepi jalan tu kan. Lebih baik jalan kaki kata saya. Tak sampai 30 minit pun kalau nak jalan kaki. Dan suami saya ni memang tidak suka berjalan. Mungkin lelah lah, orang kata penat kan baru balik kerja. Jadi tak nak lah jalan kaki. Dia kata nak juga naik teksi. Nak tak nak, akhirnya suami terpaksa akur dengan kehendak saya ni untuk pulang ke rumah berjalan kaki. Laluan jalan untuk pulang ke rumah ni berbeza sedikit lah, sebab ada laluan shortcut. Suami cadangkan kita ikut shortcut nak. Jadi kita pun berjalan mengikuti laluan yang suami bagi tahu tu lah. So saya pun turutkan sajalah kehendak suami. Lagi cepat sampai rumah, lagi senang hati, betul tak? Jadinya laluan yang saya maksudkan ini memang sunyi tau. Sebab dia ala-ala park kecil, macam taman riadah macam tu kan, taman permainan macam tu. Kalau ada yang berjalan pun taklah ramai. Dan sewaktu berjalan, lepas daripada taman riadah yang saya maksudkan tu, saya harus menaiki jembatan jejantas macam tu untuk melintas ke kawasan rumah saya. Sedang saya berjalan bersama dengan suami ni, dan suami pula sedang menolak pram anak saya sambil tersenyum-senyum memerhatikan raut wajah anak lah yang sedang nyenyak di ulit mimpi waktu tu. Dan mata saya berkeliaran lah. Tanpa sengaja saya pun pandang ke kiri, pandang ke kanan. Saya terpandang ke salah satu pokok besar di tepi jambatan tu tau. Waktu tu saya terpaku tau. Kelihatan seperti ada makhluk sedang berbaring miring dekat atas tanah dengan badan dia membelakangkan ataupun belakang badan dia ni menghadap ke saya tau waktu tu. Saya terkebil-kebil. Apa yang aku nampak ni kan? Dan untuk nak pastikan apa yang saya nampak ni, tapi saya waktu tu tak ni lah, orang kata tak berfikir yang negatif, tak apa kan. Tapi waktu saya diamkan diri je dan tak mahu menegur pun ataupun tanya kat suami ataupun beritahu kat suami ni kerana takut apa-apa yang buruk akan berlaku tak. Tapi oleh kerana saya dah ternampak, jadi saya sendiri kan terkejut lah. Jadi suami saya ni tak sedar akan perubahan saya waktu tu. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara tangisan anak kami ni yang nyaring sangat. Dan suami saya waktu tu berhenti sekejap. Saya dengan pantas lah suruh suami ni untuk angkat baby tu, mengangkat anak daripada pram ni dan peluknya dengan kuat, sambil suami bacakan kalimah ayat-ayat suci dekat telinga anak. Yalah, waktu tu dah pukul 6 lebih kan, dah senja-senja macam tu kan. Dan anak kami kelihatan berangsur tenang
tenang selepas dibacakan ayat-ayat suci. Dan oleh kerana dah nak hampir tiba dekat rumah waktu tu, suami pun berikan dululah air putih botol untuk anak minum sekejap. Dan setibanya di pintu pagar hadapan rumah kami, suami memberikan salam seperti biasalah dan melangkahkan kakinya masuk bersama anak kami yang berada di dalam dakapan dia waktu tu. Dan saya yang baru saja ingin melangkah kaki kanan saya masuk ke dalam rumah, tiba-tiba terasa macam ada sesuatu air panas yang mengalir dekat kedua belah kaki saya. Dan saya alihkan pandangan saya ke bawah. Masya Allah, waktu tu kaki saya ni berlumuran dengan darah pekat pula tu, yang mengalir begitu deras tanpa henti tau. Mengalir. Dan waktu tu saya dah menjerit dah. Pa, kaki Ma ni bleeding. Ya Allah, sayang, kenapa ni? Dan suami saya yang baru saja meletakkan anak kita orang ni kat atas katil terkejut dan bergegas ke hadapan pintu rumah waktu tu. Ya Allah, sayang, kenapa ni sayang? Kenapa ni? Banyaknya darah. Ya Allah. Dan suami saya waktu tu memang dah of course cemas kan tengok isteri dah macam tu kan. So suami pun mendukung saya ni ke tandas, bawa saya pergi tandas untuk bersihkan darah yang berlumuran dekat kaki saya waktu tu. Dan saya kata pada suami dia, tak apa Pak, Mama boleh bersihkan sendiri. Dah darah kotor je kot ni, mungkin kerana banyak berjalan agaknya. So Pak tolong Pak cucikan darah kat depan pintu rumah tu dulu, nak maghrib dah ni. Dan suami saya pun langsunglah pergi ke hadapan untuk menyiram bekas darah tadi yang dekat hadapan pintu pagar rumah tu lah. Dan ketika itu kedengaran suara anak kami sedang membebel sendiri tau. Dia macam cakap macam tu lah. Dia bukan nangis tau, dia macam bebel cakap-cakap macam tu lah. Dan Alhamdulillah lah, memang bayi dalam hari ni suka ketawa menyenyeh sendirian, kata dia. Darah masih mengalir penuh waktu tu dekat kaki saya. Selepas habis suami bersihkan lantai tu dekat pagar hadapan rumah tu, suami pun kembali ke tandas dan menghulurkan saya ni pakaian serta pad baru untuk digunakan dan berlalu pergi ke bilik untuk memberi susu kepada anak kita orang lah. Dan selesai saya membersihkan diri waktu tu, saya pun bersihkan tandas sekali lah yang masih ada kesan darah yang tidak dapat mengalir keluar daripada arah pipe dalam tandas rumah tu lah. Dan waktu saya sedang menyembur air tu dekat celah-celah tandas tu, kedengaran suara perempuan sayup-sayup mengilai tau daripada arah tingkap kecil yang berada dekat dalam tandas tu. Waktu tu saya dah tersentak dah, terdiam. Mata saya dialihkan ke arah tingkap kecil tu dan saya nak pastikan daripada mana datangnya suara tu sebenarnya. Semakin lama semakin sayup dia punya ketawa tu. Hati saya waktu tu dah berdegup laju dah. Saya undur ke belakang untuk keluar daripada tandas cepat-cepat lah. Dan apabila tangan saya ni hampir mencapai tombol pintu ni, saya lihat lagi ke arah tingkap tu. Dan kali ni saya hampir meroyan tau. Kenapa? Sebab saya ternampak ada satu kain putih yang serupa di bawah jembatan jejantas tadi tau. Cuma kali ni dia terapung lurus je tanpa kelihatan wajah dia dan mengilai seakan-akan memanggil saya untuk ke hadapan. Waktu tu menggembang saya cerita depan orang. Saya pun berlari keluar daripada tandas waktu tu. Pintu saya hempas kuat, bang, sehingga mengejutkan anak saya daripada pangkuan suami saya waktu tu. Dan suami saya juga turut terkejutlah dengan kelakuan saya waktu tu. Dan badan saya menjadi panas serta-merta tau. Suami pun ambilkan segelas air dan membacakan beberapa potong ayat suci, lalu diberikan kepada saya untuk saya minum, untuk saya bertenang atau untuk menenangkan diri saya lah. Dan Alhamdulillah, saya berjaya menenangkan diri saya waktu tu dan memandang ke arah suami dah. Dan suami saya yang sedang menanti penjelasan daripada saya tu kelihatan tenang je. Lalu dia pun bercakap lah, Ma, mandi dululah, solat dulu, nanti kita berbual, okey? Jaga baby dulu tau, jangan pergi mana-mana, duduk sini tengok baby ni, kata suami saya dengan tegas lah. Lalu saya pun mengangguk je lah waktu tu kan. Masih terbayang dengan jelas tau apa yang saya baru nampak sebentar tadi. Mujurlah tak ada apa-apa waktu tu yang kurang enak terjadi pada anak kita orang. Hanya saya je yang rasa gelisah, rasa cuak, rasa takut kan. Dan selesai suami saya mandi dan solat, saya pun ceritakan semuanya apa yang saya nampak. Dan suami saya waktu tu dia kata suami saya minta maaf kerana lupa akan kawasan rumahnya tu yang sememangnya keras daripada dahulu. Dan memandangkan saya dengan anak kita orang ni masih lagi dalam pantang, suami tidak lagi mengizinkan saya dan anak ni keluar daripada rumah sehingga habis pantang. Dia risaukan akan keselamatan saya dengan anak kami. Dan syukurlah
tak ada apa-apa kesan yang memudaratkan berlaku terhadap saya dan anak kami sehingga saya habis berpantang dan muncullah benda tu tak masuk ke dalam rumah kan. Sekian, itu saja pengalaman daripada saya. Waktu tu saya dalam tempoh dalam hari lagi. Ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir untuk kali ini. Harap anda enjoy dengan kisah-kisah yang kali ini kan. Pada saya komen sikit lah, patutnya kita berpantang je lah, janganlah kau kata-kata. Sebab abang sendiri pernah tau, waktu tu maghrib kebetulan memang keluar nak ambil video untuk buat rakaman untuk video KSM lah, untuk video rakaman kat luar, konon-kononnya nak buat cerita kat luar. Jadi nampaklah ada pasangan couple ni keluar, konon-kononnya nak bawa anak tu pergi makan dekat kawasan tu, kawasan Straight View dekat Johor Bahru ni. Dia memang kawasan tu macam agak berhutan sikit. Anak dia kecil lagi tau, dia boleh bawa keluar maghrib-maghrib tu. Saya dalam hati, Masya Allah, berani betul lah dia orang ni kan. Jadi janganlah kita buat perkara-perkara macam tu. Dengarlah nasihat orang-orang yang lebih berumur. Jadi untuk kisah kali ini, macam mana anda rasa? Harap anda enjoy dengan kisah-kisah begini kan. Kalau anda minat dengan kisah begini, bantulah KSM dengan like dengan subscribe di channel ni. Okey, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amat dah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ni kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan abang sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.